Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-105 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Yang bermaksud, sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israel menyertai aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Musa AS menjelaskan apakah isi kandungan ataupun tuntutan risalah yang dibawa oleh baginda. Lalu Allah berfirman menyatakan hal itu, Haqiqun ala alla aqul ala Allah illa al-haqq. Sudah semestinya ataupun sesuatu yang sebenar-benarnya atau sesuatu yang menjadi kewajipan ke atas diriku, sesuatu yang menjadi hak ke atasku, untuk aku tidak mengatakan sesuatu melainkan apa yang benar, iaitu tidaklah menjadi suatu kewajipan kepadaku, kata Nabi Musa, untuk aku tidaklah menyatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan perkara itu adalah perkara yang benar sebenar-benarnya. Bermaksud setelah Nabi Musa membuat deklarasi di hadapan Firaun yang menyatakan bahawa baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, baginda menyatakan pula bahawa baginda tidak bertanggungjawab untuk menyatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Rabbul Alamin itu, melainkan apa yang baginda katakan itu adalah perkara yang benar, perkara yang tidak mengandungi sebarang kepalsuan sama sekali. Lalu dijelaskan lagi, qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan bibayyinah, dengan hujjah yang tuntas, hujjah yang kukuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan ia, wahyukan ia kepadaku sebagai suatu bukti tentang kebenaranku dan tentang kebenaran apa yang aku bawa kepada kamu. Maka pada frasa min rabbikum itu membuktikan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS ke hadapan Firaun dan pembesar-pembesarnya itu tidak lain melainkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan daripada ciptaan dirinya sendiri. Lalu diteruskan, dan Nabi Musa menyatakan, فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل. Maka lepaskanlah Bani Israel daripada tawananmu dan bebaskanlah mereka daripada cengkamanmu. Biarlah mereka keluar sebagai orang-orang yang merdeka daripada penjajahanmu, agar mereka boleh pergi bersama-samaku ke tempat lain selain daripada bumi ini atau bumi Mesir ini. Maka sehingga ayat ini kita dapat lihat bagaimana Nabi Musa AS telah menjelaskan dan menerangkan kepada Firaun apakah misi baginda, apakah isi kandungan risalah dan mesej yang hendak disampaikan oleh baginda kepada Firaun. Termasuklah
permintaan agar Fir'aun tidak lagi menzalimi Bani Israel. Maka bagaimanakah agaknya reaksi Fir'aun atau jawapan Fir'aun terhadap ujaran Nabi Musa AS ini? Mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 106 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Yang bermaksud, Fir'aun menjawab, kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu mukjizat, maka bawalah dia supaya aku melihatnya, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini, Allah memperihalkan reaksi daripada Fir'aun, yang mana beliau mengatakan, qala in kunta ji'ta bi ayatin, sekiranya engkau wahai Musa datang ke sini membawakan bukti daripada Tuhanmu atau mukjizat daripada Tuhanmu yang menjadi saksi akan kebenaranmu bahawa engkau adalah utusan Tuhan sekalian alam, bahawa Allah lah yang mengutuskanmu seperti yang mana kamu dakwakan, fa'ti biha, maka bawakanlah ia, hadirkanlah ia di sisiku di sini, agar aku boleh ataupun agar ia dapat membuktikan bahawa engkau benar dalam dakwaanmu. In kunta minas sadiqin, sekiranya engkau dalam kalangan orang-orang yang benar dalam dakwaanmu bahawa engkau adalah seorang rasul utusan Allah yang sentiasa berpegang kepada kebenaran, yang tidak akan berkata sesuatu tentang Tuhanmu melainkan sesuatu yang benar dan seperti mana yang kau dakwakan. Dan pada frasa in kunta minas sadiqin ini dapat dilihat bagaimana Fir'aun sebenarnya tidak atau masih tidak percaya bahawa Nabi Musa itu sebenar-benarnya pesuruh Allah, bahawa bekas anak angkatnya itu sekarang sudah menjadi utusan Allah dengan membawakan mukjizat dan berani datang kepadanya untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya ayat yang ke-107 daripada surah Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Bermaksud Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Maka di sini Al-Quran mengisahkan kepada kita betapa cepatnya reaksi Nabi Musa kepada permintaan Fir'aun itu, yang meminta Nabi Musa membuktikan mukjizat yang dimaksudkan. Lalu baginda menyebutkan, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu Musa mencampakkan tongkatnya yang ada pada tangannya ketika itu di hadapan Fir'aun. Lalu ia tiba-tiba bertukar menjadi seekor ular yang jelas, yang dapat dilihat dengan mata kasar, yang bergerak-gerak di hadapan Fir'aun. Dan perkataan thu'ban itu merujuk kepada ular yang besar. Dikatakan juga ia adalah ular semata-mata, dan terlalu banyak riwayat-riwayat yang menyatakan berkenaan dengan saiz ular tersebut dan keadaannya. Namun riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sangat lemah. Mari kita lihat pula pada ayat yang ke-108 apakah yang berlaku seterusnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Yang bermaksud, dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi putih, yakni bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita satu lagi mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam tatkala itu mempersaksikan kebenaran baginda. Lalu Allah berfirman, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. An-naza' bermaksud mengeluarkan sesuatu daripada tempatnya, iaitu Nabi Musa mengeluarkan tangannya daripada poket bajunya setelah ia memasukkan tangan itu ke dalamnya, atau ada yang mengatakan daripada bawah ketiaknya. Maka kelihatan ketika itu ia mengeluarkan cahaya putih yang sangat indah, yang sangat ajaib, yang tidak pernah dilihat, ataupun sesuatu yang mencari adat yang tidak dapat atau tidak pernah dilihat sebelum itu. Dan putihnya tangan baginda itu bukanlah putih disebabkan oleh sakit atau penyakit seperti sopak dan sebagainya, tetapi putih yang indah.
Dan ulama tafsir mengatakan putih itu sama ada tangan itu sendiri putih atau kulitnya berwarna putih. Dikatakan juga ia adalah cahaya putih. Tangan itu bercahaya dengan cahaya yang indah, cahaya yang putih. Yang dikatakan juga cahaya itu mengatasi sinaran matahari pada ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa dalam mentafsirkan فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, putih di situ ialah bayadan nuraniyan. Putih dan keputihan itu keputihan yang bersifat nurani, yang tidak pernah dilihat atau yang mendatangkan rasa pelik yang menyebabkan semua mata tertumpu ke arahnya. Dikatakan juga maknanya ialah putih apabila dilihat bukanlah ia putih secara hakikinya, kerana dikatakan bahawa Nabi Musa AS itu tidaklah berkulit putih tetapi berkulit asmar, iaitu berkulit gelap, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma Musa, adapun Nabi Musa itu maka ia adalah berkulit gelap. Dan dijelaskan bahawa ia seumpama lelaki-lelaki yang berada di negeri atau negara Sudan dan juga India. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sampai di sini Nabi Musa telah membawakan bukan satu mukjizat tetapi dua mukjizat di hadapan mata Firaun yang dapat dilihat oleh Firaun dan juga pembesar-pembesarnya, yang membuktikan kebenaran baginda itu sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Firaun dan juga pembesar-pembesar tersebut akan beriman dengan baginda dan pastinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah atau adakah balasan ataupun reaksi Firaun itu positif? Adakah Firaun dengan kedua-dua mukjizat tersebut akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam? Jawapannya tidak sekali-kali. Sungguhnya mereka, iaitu Firaun dan pembesar-pembesarnya, tidak beriman, bahkan berterusan dalam kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana sikap Firaun yang keji itu, bagaimana dia dan pembesarnya sangat cintakan kuasa dan juga pangkat serta kekayaan, kerana ketika itu mereka sedang berada di kemuncak kehebatan, ketamadunan pada masa itu yang sangat sukar untuk mereka. Dengan sebab itu mengubah apa yang selama ini mereka lakukan dan laksanakan dan selama ini mereka perolehi, terutamanya dalam menjadikan atau memperhambakan Bani Israel di bawah jajahan dan deraan mereka. Maka apakah sebenarnya yang menjadi reaksi Firaun dan pembesar-pembesarnya? Mari kita lihat dalam ayat seterusnya pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.